Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah perkembangan dan kegemilangan tamadun Islam pada zaman Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang sosial, politik dan pentadbiran. Dari segi sosial, pada zaman Bani Umayyah, mereka berjaya membasmi kemiskinan. Yang seterusnya, mereka menjamin kebajikan masyarakat dengan membela golongan yang lemah. Jadi, mereka akan membantu sesiapa sahaja yang dalam kesusahan, tidak mengira bangsa atau agama. Dari segi politik dan pentadbiran, yang pertama, perubahan sistem pelantikan khalifah secara syura kepada sistem monarki. Yang kedua, mengubah pusat pemerintahan kerajaan ke Damsyik oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga, melaksanakan dasar pengasasan kuasa antara pemerintah dan hakim secara penuh. Yang keempat, mewujudkan jawatan polis bagi menjaga keselamatan pemimpin dan menjaga keamanan negara serta masyarakat. Seterusnya dari segi ketenteraan pada zaman Bani Umayyah mewarisi organisasi ketenteraan pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Jabatan ketenteraan berkembang dan mempunyai sistem gaji yang tersusun. Terdapat seramai 40,000 orang tentera yang berdaftar di Mesir, 60,000 orang di Syam dan 60,000 orang di Iraq. Seterusnya membina kapal perang untuk menghadapi ancaman musuh daripada kerajaan Rom melalui Laut Mediterranean. Menubuhkan 3 armada tentera laut di Syam, Mesir dan Afrika Utara bagi menghadapi ancaman tentera Rom. Dan akhir sekali perluasan wilayah Islam di negara-negara Asia, Afrika dan Eropah sehingga Andalus Spanyol di barat dan India di timur. Seterusnya kita masuk kepada ekonomi. Yang pertama, mengeluarkan mata wang dinar sendiri bagi menguatkan ekonomi wilayah-wilayah Islam daripada saingan dan pengaruh ekonomi asing. Yang kedua, mata wang terdiri daripada emas, perak dan tembaga yang telah menyatukan wilayah-wilayah Islam dengan satu sistem kewangan yang seragam. Yang ketiga, memajukan kegiatan pertanian dengan memperkenalkan sistem perairan dan teknik penanaman yang baharu. Yang keempat, perkembangan bidang perniagaan dan perdagangan yang diberi perhatian oleh kerajaan. Dan yang terakhir, pembinaan jalan raya bagi memudahkan perhubungan antara wilayah-wilayah Islam, terutamanya untuk menunaikan haji di Mekah. Perkembangan dan kegemilangan dalam bidang keilmuan bermula apabila munculnya tokoh-tokoh mazhab fiqh seperti Imam Abu Hanifah di Iraq dan Imam Malik di Madinah. Antara ulama-ulama yang terkenal adalah seperti Imam Az-Zuhri, Imam Al-Auza'i, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Sufyan As-Thawri, Imam Hasan Al-Basri, Imam Muhammad bin Sirin dan Imam Al-Laits bin Sa'd. Pengumpulan dan penulisan hadis dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz bagi mengelakkan berlakunya pemalsuan hadis. Tulisan Al-Quran dikemas kini dengan letak tanda-tanda yang memudahkan bacaan seperti kasrah, fathah, dhammah dan syaddah. Perkembangan ilmu kalam yang meluas mendorong kepada wujudnya pemikiran-pemikiran dan kelompok baru seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan Murji'ah. Antara permasalahan ilmu kalam yang sering dibincangkan ialah permasalahan Al-Qadar dan Al-Ikhtiyar serta kedudukan iman pelaku dosa besar. Dari aspek sains dan perubatan, yang pertama, aktiviti keilmuan berkembang dan bertambah pesat sehingga Damsyik menjadi kota ilmu yang terkemuka. Khalid bin Yazid telah menterjemahkan ilmu perubatan dan kimia daripada bahasa Greek serta Kipti ke dalam bahasa Arab. Jadi, orang lebih senang faham. Pembinaan hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang telah melantik doktor-doktor pakar dan memberikan mereka gaji yang khusus. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.